Salam sejahtera dan apa khabar semua? Saya sudah kembali, long time no see. Hari ini saya nak balik ke back ke basic punya topik. Cara nak cuci kereta dengan betul dan tanpa cala. Ramai yang selalu tanya saya, Douglas, saya beli kereta baru apa produk ataupun package yang sesuai untuk kereta saya? Kawan-kawan saya semua ini memang kaya, cuma saya yang miskin saja, tak mampu nak beli. Sebenarnya, penjagaan kereta yang paling baik, tak kiralah kereta lama atau kereta baru ke, bukan produk yang istimewa ataupun wax yang terbaik yang akan maintain kereta you kilat selalu. Ini bukan rahsia tau. Anda cuma perlu cuci kereta dengan lebih kerap. Kalau katakan anda cuci kereta sebulan sekali atau sekali sebulan bawa cuaca Malaysia yang panas terik hujan badai ini, tak kisahlah coating you berharga RM5,000 ke RM10,000 ke, coating T20 itu memang tidak boleh tanding dengan penjagaan yang paling asas, iaitu cucian yang kerap dan betul. Kesimpulannya, cuci dengan lebih kerap dan betul akan memastikan kereta anda kurang watermark, lebih kilat untuk masa yang lebih lama, coating dan wax yang lebih tahan lama, dan memastikan kereta anda sentiasa menarik perhatian. Jadi, tanpa mengelakkan masa, jom kita mulakan. Jadi untuk cuci kereta tanpa menimbulkan sebarang calah memerlukan beberapa benda asas seperti dua baudi ini, wash mitt penting, jangan gunakan kain untuk cuci. Gunakan wash mitt lebih selamat, grit guard, shampoo, dan kalau ada budget beli detailing brush juga. Untuk cuci rim kita perlukan berus juga, bukan berus untuk cuci luar rim saja, kita perlukan berus seperti ini untuk cuci dalam rim juga. Kalau tidak, habuk besi ini akan mempercepatkan proses oksidasi dan rim anda mungkin akan menjadi kabur jika diabaikan. Jadi ada banyak orang yang tanya, kereta saya sudah buat coating, sudah wax, ada package tau. Apa shampoo yang sesuai untuk digunakan? Jadi yang paling penting, pH balance dan senang untuk dibilas. Nombor 1, pH balance maksudnya ia selamat untuk cat, wax ataupun coating. Tak payah rumitkan perkara ataupun ramuan shampoo. Tak payah tengok ini formulasi sesuai ke. pH balance punya shampoo maksudnya selamat untuk cat, wax ataupun coating. Tak payah rumitkan perkara ataupun nak tengok ramuan shampoo. Kecuali syarikat lah, itu gila lah, tak tahu buat shampoo. Option tahu. Kedua, shampoo yang boleh dibilas dengan senang maksudnya tidak akan mempunyai sisa-sisa mikroskopik yang akan ditinggalkan di atas kereta anda. Maksudnya, kereta anda bersih. Kena ada dua baudi, satu untuk campuran air dan shampoo, yang kedua ini khas untuk bilas wash mitt yang kotor sahaja. Baudi kedua ini kita panggilkan baudi bilas. Yang grit guard tu dimasukkan ke baudi bilas. Ada yang akan mengkritik, kenapa pakai satu grit guard saja? Kan dua-dua baudi pun perlu grit guard. Ini experience saya. Kalau ada budget nak mampu beli dua grit guard, dipersilakan. Kalau nak simpan duit untuk persaraan tapi tak nak kereta dicala, beli satu grit guard letak di baudi bilas sudah mencukupi. Saya akan terangkan nanti kenapa perlu ada dua baudi. Bila kita nak start cuci kereta, pastikan kereta tidak panas dan cuaca pun tidak panas. Sebab bila benda panas, nanti cepat kering. Kekotoran itu akan lekat balik kat permukaan, bazir masa you dan tenaga sahaja. Dulu saya selalu cuci waktu malam. Ataupun jika tempat anda berteduh, boleh cuci bila cuaca tak panas. Terutamanya jika kita cuci rim, kalau panas, katakan kita pakai degreaser, kepanasan itu akan meningkatkan bioactivity degreaser dan mungkin beberapa bulan kemudian, anda mungkin akan perasan krom atau rim anda menjadi semakin pudar ataupun putih. Jadi, kepanasan hanya akan meningkatkan tahap lecutan. Cuci rim kereta, kena pastikan rim sejuk dan degreaser dibilas dengan betul. Beli degreaser yang jenis tak lecut tangan ataupun permukaan. Contohnya seperti ini. Ini nama dia degreaser FX. X itu no. F itu finishing, no lecut. Tidak kisah kalau cuci rim ataupun badan cat dahulu, janji air di permukaan tidak kering. Tapi kalau nak senang hati, cuci rim dahululah. Saya akan pakai sedikit air shampoo dengan baudi ketiga ini.
Kalau tak nak guna baudi pun boleh. Bilas berus anda selepas cuci satu rim. Ataupun you boleh gunakan baudi yang kedua terdahulu dan sebelum cuci cat kereta, bersih dan bilas dahulu. Saya akan gunakan degreaser FX yang dicampur dengan air dengan nisbah 1/4. Gosok dalam rim, gosok luar rim, gosok tayar dan jika nak gosok dalam wheel well juga kalau you OCD. Step yang paling penting, kita kena bilas dengan betul selepas kita cucikan rim. Dan pastikan anda mempunyai berus yang berlainan untuk tempat yang asing. Untuk tayar, kita boleh gunakan yang kasar sedikit. Untuk rim dan dalam rim, baik kita gunakan yang lembut sedikit. Sebelum cuci badan kereta, jika ada pressure washer, boleh pakai je. Kalau yang pressure wash ini, jika anda ada pressure washer, pakai saja. Yang pressure wash ni memang membantu untuk mengelakkan pasir-pasir halus dari mencalakan kereta. Kalau tidak ada, tak ada hal. Bilas dengan lebih lama, terutamanya di bahagian bawah kereta. Kalau nak pakai tangan untuk meningkatkan tekanan air pun boleh. Ingat, step ini bukan untuk basahkan kereta. Tujuan kita bilas adalah supaya pasir yang halus boleh disingkirkan. Okey, jadi campurkan shampoo. Yang campuran ni nisbah dia 1/100. So shortcut, bila baudi ni penuh, dia 20 liter. Kalau separuh penuh, maksudnya 10 liter ataupun 10,000 ml. Bagikan 100, maksudnya kita pakai 100 ml punya shampoo. Warisan saya memang pandai matematik. Satu penutup ini agak-agak 25 ml. So, kita kena tuangkan 4 cap. Tapi saya orang Malaysia, kita mana ada pakai cara ini. Kita pakai cara agak-agak. You just agak-agak. Macam ni je lah. Agak-agak saya rasa 5 cap adalah. Agak-agak. Okey, perkara yang penting yang saya ingin sampaikan sebelum kita mula cuci. Nombor 1, cuci kereta dari atas ke bawah. Ini akan pastikan tidak akan ada pencemaran bersilangan aka cross contamination yang berlaku di atas kereta. Kedua, gosok dan bilaskan wash mitt anda selepas setiap panel. Benda dah kotor, macam mana guna pun hanya akan menggotorkan permukaan lain. Jadi selepas satu panel, perlu gunakan wash mitt yang bersih. Celup di baudi shampoo dan untuk orang yang pendek macam saya, gunakan tanggau ataupun kerusi yang stabil. Mula dari atas ini dan sangat penting, jangan gunakan tekanan yang kuat. Jika kotor, boleh ulang alik beberapa kali ataupun buat pas kedua. Jangan tekan. Selepas separuh panel ini dan tingkap telah dicuci, celup dan gosok di baudi bilas. Step ini sangat penting. Perahkan air dari wash mitt anda. Jangan terus gosok dan celup di baudi shampoo. Ini yang saya maksudkan tadi. Tengok air yang diperah ini kotor sangat. Kita tak nak air kotor ini mencemari baudi shampoo. Selepas perah, baru celup di baudi yang berisi sabun. Macam ini baru kandungan air ini sentiasa bersih. Dan teruskan cucian di panel yang lain. Jadi sekarang saya akan cuci pintu ini dari atas ke bawah. Sekali lagi, selepas siap pintu ini, gosok, bilas, perah dan celup. Ke panel yang seterusnya, belakang. Dan ulangkan proses ini sehingga seluruh kereta dicuci. Pastikan semasa anda cuci kereta anda, permukaan yang dicuci tidak kering. Kalau sudah mula kering, boleh bilas terus untuk memastikan kekotoran tidak lekat balik semula. Jangan tunggu sehingga permukaan itu kering. Selepas cuci, bilas air dan keringkan kereta anda. Saya ni suka pakai tuala Ultra sebab ia hisap air dengan berkesan. Cuma tarik, permukaan dah kering kontang. Selepas keringkan permukaan, jangan lupa untuk keringkan bahagian dalam pintu dan boot dengan tuala yang berasingan. Biasanya saya suka sembuh sedikit rinseless wash
ataupun quick detailer untuk tempat-tempat kotor ini. Boleh membantu membersihkan permukaan dan pastikan ia tidak senang lekat ke kotoran untuk cucian yang seterusnya. Jika anda seorang yang rajin, boleh pakai paintwork coat ataupun spray coat di atas kereta. Ini boleh membantu permukaan kereta menjadi lebih kilat dan lagi bermanfaat untuk anda kerana cucian yang seterusnya akan menjadi lebih senang. Bila permukaan tidak senang lekat habuk, maksudnya senang untuk air shampoo untuk melonggarkan kekotoran dan dibilas. Tidak perlu menggunakan geseran yang banyak untuk bersihkan permukaan. Ada sedikit lagi tips yang saya ingin kongsikan sebelum kita menamatkan video ini. Sebab banyak orang yang akan menanya kami cara nak cuci kain microfiber ataupun kain ini perlu cuci atau tidak. Wash mitt ini sebenarnya boleh digunakan untuk beberapa kali lagi sebelum anda perlu cucikan dengan deterjen. Cara yang saya bersihkan adalah dengan menggunakan air yang mengalir dan memastikan ia tidak ada sisa-sisa sabun. Perahkan dan dibiarkan kering di tempat yang berteduh. Tidak boleh letak di bawah matahari sebab microfiber akan mengecut di bawah matahari yang panas dan jejaskan prestasinya. Semua microfiber sebenarnya sama. Untuk tuala, saya hanya cuci sebulan sekali. Sebab bila anda gunakan tuala untuk menggering, kereta anda sepatutnya dah bersih. Kalau kotor lagi, maksudnya cara cucian anda bermasalah. Untuk cucian, anda boleh gunakan sedikit pencuci baju dan gosok dengan grit guard. Selepas itu, bilaskan sampai tidak ada sisa-sisa sabun lagi. Anda juga boleh gunakan washing machine kalau isteri atau mak you tak marah. Dan last, final. Janji last. Tolong share dan like video ini. Lebih banyak share dan like, lebih motivasi untuk saya buat video seperti ini lagi. Okay, thanks. Bye.